Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Cikgu Nurlina dalam mata pelajaran Perniagaan tingkatan 5. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1 dalam tingkatan 5 iaitu pengurusan sumber manusia. Di dalam bab 1 ni sebenarnya kita ada banyak subtopik yang kecil. Tapi hari ini cikgu tak nak ajar semua, cikgu akan ajar satu subtopik sahaja iaitu jom kita tengok apa subtopik yang kita. Okey, jom kita tengok. Sebenarnya kita nak belajar bab berapa ni? Bab 1 tu ada banyak. Tadi cikgu cakap ada banyak. Tapi kita nak belajar yang mana? Okey, jom kita tengok. Sebenarnya kita nak belajar bab 1.4 iaitu aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Okey, apa yang kita akan belajar lagi? Apa yang kita akan mengetahui lagi dalam bab ni? Sebenarnya dalam bab 1.4 ni, kita nak tahu lebih lanjut peranan pengurusan sumber manusia tersebut dalam sesebuah organisasi itu. Apa yang dia buat supaya dapat melahirkan pekerja yang boleh menjadikan sesebuah syarikat itu hebat dan mampan. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, membantu merangka pembentukan strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan sumber manusia yang tepat bagi sesebuah perniagaan tersebut. Jadi, bila kita nak cari sumber manusia tu, kita kena cari sumber manusia yang betul-betul tepat dan matching dengan kita punya perniagaan yang kita buat. Okey, seterusnya perancangan sumber manusia yang strategik sebenarnya dapat memudahkan lagi pengurusan merangka program yang bersesuaian untuk pembangunan perniagaan yang mampan. Lagi hebat kita punya pengurusan sumber manusia, maka lagi hebatlah pekerja yang kita akan dapat hasilkan. Okey. Ada 6 aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, penempatan pekerja dan fasiliti. Kemudian SOP yang selalu kamu dengar orang sebut dan kamu sendiri sebut, tapi apa itu SOP? SOP ialah Standard Procedure Operasi Tugas. Okay, kemudian yang ketiga, sistem penggajian. Yang keempat, penghargaan dan hukuman. Yang kelima, penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Baiklah, dalam slide yang seterusnya, cikgu akan terangkan satu persatu apakah aspek pengelolaan tersebut supaya kamu dapat faham dengan lebih terang dan jelas untuk kamu jawab dalam kamu punya peperiksaan nanti. Okey, yang pertama kita tengok penempatan pekerja dan facilities. Apa yang dimaksudkan dengan penempatan pekerja dan okey, penempatan pekerja mestilah mengikut pertama aspek kemahiran, kemudian kebolehan dia, minat kerjaya dia dan juga pengalaman serta keperluan perniagaan kita. Fasilitis yang bersesuaian ni sebenarnya dapat membantu meningkatkan kecekapan dalam prestasi pekerja tersebut. Okey, sebagai contoh katakanlah sebuah syarikat tu mencari pekerja bagi jawatan accountant. Jadi apakah syarat yang diperlukan untuk mengisi jawatan tersebut? Semestinya lah pekerja yang kita cari untuk mengisi kekosongan tersebut adalah pekerja yang memiliki ijazah perakaunan. Dan sekiranya pekerja tersebut mempunyai sijil ACCA ataupun CIMA dan katakanlah dia berdaftar dengan MIA, maka dia adalah menjadi tumpuan ataupun kita akan ambil dia berbanding dengan orang yang tidak mendaftar dengan MIA. Kerana apa? Kerana syarikat kita memerlukan jawatan accountant. Jadi mestilah kita perlukan accountant yang bertauliah supaya keuangan syarikat kita dapat lebih cantik lagi. Kita dapat merancang keuangan kita dengan lebih hebat lagi supaya tidak berlaku kerugian. Itu maksud dia. Okey, aspek yang kedua pula adalah SOP. Apa itu SOP? Standard Procedure Operasi Tugas. Okey, apa itu SOP? Okay, SOP adalah satu dokumen ataupun arahan bertulis untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Okey, dia juga melibatkan pengendalian dokumen seperti pelan, peraturan, pematuhan dan dasar bagi memastikan kerja yang kita lakukan tu mengikut piawaian ataupun mengikut ketetapan yang telah ditentukan oleh sesebuah syarikat
tujuannya dapat meminimumkan risiko dan memelihara keselamatan kesemua pekerja. Biasanya syarikat ni dia akan bagi satu standard tau. Apa yang kita perlu buat sekiranya berlaku sesuatu perkara. Kita follow je perkara-perkara tersebut. Tujuan dia dapat meminimumkan risiko. Risiko tetap berlaku, tetapi dengan adanya SOP ini kita dapat mengurangkan, meminimumkan risiko tersebut. Okey, sebagai contoh ya, pekerja pembinaan. Pekerja pembinaan ni dia sebelum masuk je site, dia mesti kena pakai topi keselamatan. Sebelum dia melangkah masuk, mesti pakai topi keselamatan. Sama juga dengan bomba. Sebelum dia nak pergi menyelamatkan sesuatu perkara tersebut, sama ada orang nak bunuh diri ke, kebakaran ke, dia mestilah pakai baju, jaket keselamatan dia tu. Yang warna merah ke warna oranye tu. Dia kena pakai tu dulu dan barulah boleh pergi padam api ke, selamatkan orang nak terjun ke, ataupun sebagainya. Okey, cikgu nak tanya. Kan biasa kalau kamu tengok orang yang dekat tapak pembinaan projek tu, dia pakai topi keselamatan ada warna putih, ada warna orange, ada warna biru dan ada warna kuning. Soalan cikgu. Okey, kenapa ada topi yang warna-warna cikgu sebutkan tadi tu? Adakah topi tu sama sahaja ataupun ada perbezaannya? Siapa dapat jawab? Okey, kalau siapa dapat jawab, cikgu nak bagi hadiah. Tapi macam mana ya cikgu nak bagi hadiah? Okey, siapa dapat jawab? Kadang-kadang kamu tengok dekat dalam kereta masa kamu pergi parking tu, dekat depan ataupun belakang kamu nampak kan ada orang pekerja engineer tu dia akan letak topi warna putih lah, warna biru lah. Dan kamu sendiri pun sebenarnya ada bercita-cita kan nak pakai topi tu. Nampak macam segak je, macam bergaya je. Tapi kena tahu setiap warna pada topi tu dia ada fungsi dia. Bukan fungsi dia, dia melambangkan sesuatu. Sesuatu menunjukkan sesuatu. Okey, contohnya warna putih. Warna putih ni sebenarnya untuk manager ataupun engineer ataupun supervisor. Itu topi yang berwarna putih. Kalau topi yang berwarna biru ni biasanya untuk carpenter ataupun operator teknikal, pekerja sivil atau dia senang cakap dia untuk jurutera elektrik. Elektrikal dia pakai warna biru. Dan kalau topi warna hijau pula dia adalah untuk safety officer. Kalau warna merah dia untuk firefighter. Kalau warna kuning pula, warna kuning ni selalu kamu tengok ramai orang pakai warna kuning. Warna kuning ni adalah untuk pekerja buruh. Dan warna coklat untuk apa? Pernah nampak tak orang pakai warna coklat? Warna coklat ni untuk welder. Yang patri-patri tu. Dan yang terakhir adalah warna kelabu. Warna kelabu ni kita jarang-jarang nampak tetapi ianya ada. Okey, apa warna kelabu ni siapa yang pakai? Warna kelabu ni adalah untuk pelawat di tapak binaan. Jadi dia tahulah kalau orang tu pakai topi warna kelabu, maksudnya dia ni adalah seorang pelawat. Bukannya engineer, bukannya buruh. Dia hanyalah pelawat yang nak lihat tapak projek tersebut. Okey, dah So hari ni kamu dapat satu ilmu baru iaitu warna topi keselamatan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah sistem penggajian. Ini adalah yang paling seronok sekali untuk kita bincangkan kerana sistem penggajian yang kompetitif akan meningkatkan motivasi pekerja. Macam kamu jugalah. Kalau katakanlah company tu memberikan kamu gaji yang menarik dan lumayan, mesti kamu punya motivasi bekerja akan lebih mencanak-canak, akan lebih seronok, excited nak pergi kerja, hari-hari nak pergi kerja, demam ke sakit ke kamu tak nak cuti, betul kan? Okay, kemudian jika sistem yang tidak adil, pekerja ni dia tak akan kekal lama dan ini akan meningkatkan kos sumber manusia. Kenapa? Sebab sekiranya pekerja selalu masuk dan berhenti,
kos meningkat kerana kita nak melatih. Bila ada pekerja baru masuk, kita terpaksa latih mereka. Itu yang akan menambahkan lagi perbelanjaan kos sumber manusia kita. Kemudian, menyediakan ganjaran yang menarik supaya dapat mengekalkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang sedia ada. Okey, kita berikan pekerja kita ganjaran-ganjaran yang menarik supaya dia kekal setia bersama dengan syarikat kita. Jadi, kita tak adalah masalah perbelanjaan yang tinggi dalam sumber manusia. Contoh, pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi perlu mendapat gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang baru. Okey, yang kedua, anggota polis perlu dilindungi insurans berkelompok kerana melakukan tugas yang berisiko tinggi memerangi jenayah. Okey, kalau kamu nak tahu, sebenarnya anggota polis ni, kalau katakanlah anggota polis ni beli insurans nyawa, katakanlah mereka ditembak mati oleh penjenayah semasa menjalankan tugas, mereka tidak akan mendapat pampasan daripada syarikat insurans tersebut. Sebab itulah majikan perlu menyediakan insurans berkelompok sekiranya berlaku apa-apa kepada anggota tersebut, maka waris akan mendapat tuntutan. Jadi apabila kita memberikan banyak ganjaran, banyak benefit kepada pekerja kita, maka kita dapat mengekalkan mereka agar mereka sentiasa berada bersama dengan kita selama-lamanya. Okey. Seterusnya kita tengok yang keempat. Yang keempat adalah penghargaan dan hukuman. Alamak, kalau dengar perkataan penghargaan, semua orang suka. Tapi bila dengar perkataan hukuman, alahai takutnya, sedihnya. Tapi jom kita tengok apa benda itu. Okey, pekerja yang berprestasi tinggi harus diberikan penghargaan. Okey, pekerja yang baik, kita mestilah beri penghargaan kepada mereka. Pekerja yang berprestasi rendah dan bermasalah akan dikenakan tindakan seperti amaran lisan dan bertulis, ataupun kita potong gaji dia, ataupun tiada kenaikan pangkat, ataupun kita tak memberikan dia insentif seperti mana yang kita berikan kepada pekerja-pekerja yang lain. Dan seterusnya, katakanlah semua benda ni kita dah buat, tapi pekerja tersebut masih lagi bermasalah, maka kita terpaksa memberhentikan pekerja tersebut. Okey, kenapa tujuan ni kita buat? Sebab apa kita buat? Kenapa kita kena berhentikan dia? Kenapa kita kena bagi amaran pada dia? Okey, tujuannya adalah sebagai memperingati dan pengajaran supaya mereka ini bekerja dengan lebih berdisiplin dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi diri dan juga prestasi company kita. Itu sebenarnya kita berikan hukuman. Bukannya saja-saja kita nak bagi hukuman dekat mereka. Dan pekerja yang baik juga menunjukkan prestasi yang cemerlang, kita berikan penghargaan kepada mereka. Okey, contohnya seperti ini ya. Pekerja yang banyak memberi sumbangan kepada organisasi akan diberikan penghargaan. Contohnya pakej pelancongan yang ditaja sepenuhnya. Mesti kamu suka kan? Katakanlah kamu seorang pekerja yang sangat berdedikasi, yang sangat baik dan kamu diberi penghargaan pakej percutian 5 star oleh syarikat kamu yang ditaja sepenuhnya. Kamu tak payah bayar apa-apa pun. Kamu pengangkutan, penginapan, jalan-jalan, makan, minum, semuanya dibayar. Apa yang kamu rasa? Mestilah kamu rasa happy sangat dan balik daripada percutian tersebut, kamu terus nak bekerja lagi lebih bersungguh-sungguh supaya kamu dapat lagi penghargaan tersebut. Okey. Pekerja yang tidak mematuhi prosedur, peraturan dan polisi organisasi akan dikenakan hukuman. Seperti biasalah, hukuman yang cikgu dah ceritakan yang dekat poin yang kedua tadi tu. Jadi sama juga macam kat sekolah. Sekiranya kamu buat baik, maka cikgu pun akan memberikan hadiah kepada kamu, bagi token dekat kamu. Tapi kalau kamu buat salah, bukan sahaja cikgu, ibu bapa kamu pun turut akan memberi hukuman kepada kamu. Baik. Okey.
Jenis-jenis kesalahan dalam kesalahan kaki tangan dalam organisasi. Tadi cikgu dah cerita kan, okey, sampai nak kena berhentikan dia kerja. Sebenarnya apa jenis kesalahan yang biasa dibuat oleh pekerja dalam sesebuah organisasi ini? Okey, ini adalah contoh-contoh kesalahan dia. Yang pertama, ponteng kerja, salah guna aset syarikat, rasuah, pecah amanah, tidak beretika, ingkar arahan tanpa sebab. Okey, sebenarnya sama juga macam di sekolah. Katakanlah kalau kamu ponteng sekolah, ponteng kelas, sama juga kita akan beri amaran pertama. Kemudian ponteng lagi amaran kedua. Lepas tu seterusnya 30 hari berturut-turut, kita akan bagi amaran ketiga dan seterusnya kita buang. Okey, bila di alam kerja pun begitu juga. Jadi daripada sekarang belajar untuk tidak melakukan ataupun mengurangkan, meminimumkan kesalahan untuk mengelakkan hukuman. Supaya nanti bila kamu dah bekerja di alam sebenar, kamu dah biasa melakukan perkara-perkara yang baik. Okey, yang kelima, penyelesaian masalah. Setiap apa yang berlaku, masalah yang berlaku pasti dapat diselesaikan. Okey, hubungan yang harmoni di antara majikan dan pekerja ni sebenarnya dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera, yang bahagia, yang happy. Pihak pengurusan perlu mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bagi mengelakkan ketegangan dan berlakunya komunikasi yang berkesan. Okey, sebenarnya dalam alam sebenar nanti, apabila kamu bekerja nanti, kamu perlulah mewujudkan suasana yang harmoni di antara rakan sekerja kamu dan juga dengan bos. Okey, bagaimana caranya? Caranya ialah dengan kamu melakukan kerja ataupun tugasan yang diberikan dengan bersungguh-sungguh. Fokus kepada kerja yang diberikan kepada kamu. Dan juga sentiasa berkomunikasi dengan benda-benda yang perlu, yang baik, yang berkaitan dengan hal-hal kerja sahaja. Sekiranya tak ada benda yang kamu nak cakap, kamu tak perlulah bercakap. Kerana dengan cara begitu, kamu dapat mewujudkan suasana yang baik, yang harmoni di dalam tempat kerja. Okey, contoh setiap masalah pekerja boleh dibawa berbincang untuk mencari jalan penyelesaian. Okey, contohnya macam ni. Katakanlah dalam situasi kamu seorang majikan pula. Katakanlah pekerja kamu ni selalu datang lewat ataupun selalu MC, selalu tak hadir bekerja. Selalu call, datang cakap itulah inilah ada masalah. Kamu sebagai seorang majikan, kamu perlu tanya kepada pekerja kamu masalah yang dihadapi. Mungkin ada masalah yang dihadapi yang menyebabkan dia tidak mampu buat tugasan dengan baik. Jadi kamu perlu berbincang dengan pekerja dulu. Jangan terus kamu berikan amaran. Jangan kamu terus buang dia. Kamu tanya dulu, berbincang dulu. Sebab setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian dia. Kadang-kala pekerja yang pekerja kamu tu baik, tapi semenjak kebelakangan ni dia selalu datang lewat. Kenapa? Mungkin anak dia selalu tak sihat. Ataupun mungkin anak dia di hospital. Mungkin mak dia, mungkin ayah dia berada di hospital. Jadi yang itu yang menyebabkan dia lambat. Jadi apabila kamu berbincang, maka masalah itu dapat diselesaikan. Okey. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Apa yang kamu faham mengenai struktur organisasi? Selalu kan tengok bila buka majalah sekolah tu carta organisasi, struktur organisasi. Masuk depan pintu sekolah dekat pejabat sekolah tu nampak. Dalam kelas pun sama ada struktur organisasi ataupun carta organisasi. Ini dia. Satu susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sesebuah organisasi. Samalah seperti carta organisasi dalam kelas kamu. Yang pertama ada guru kelas, itulah dia. Okey. Kemudian dia memberi penjelasan tentang tanggungjawab ataupun jawatan dan deskripsi tugas tersebut. Okey.
Terdapat beberapa kepentingan dalam struktur organisasi. Yang pertama, mengagihkan sumber yang cekap dan berkesan dalam organisasi mengikut setiap unit dan jabatan organisasi. Yang kedua, membolehkan penyelarasan antara fungsi kerana setiap bahagian atau jabatan tu dia mempunyai objektif yang berbeza-beza. Okey, yang ketiga, menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan kompetensi, pengetahuan dan kepakaran. Dan yang keempat, mewujudkan rantaian, arahan dan komunikasi bagi membolehkan bahagian atau jabatan diwujudkan untuk mengendalikan bidang tugas yang tertentu. Senang cakap, struktur organisasi ni adalah carta organisasi kelas kamu tu. Ini contohnya. Ni contoh yang cikgu bagi, yang cikgu ambil petik dalam buku teks muka surat 15. Okay, kamu tengok Nida Laundry. Okay, yang pertama kita ada pengurus. Okay, kemudian kita ada bahagian pemasaran. Okay, bahagian pemasaran ni apa yang dia buat? Dia ada skop dia. Okay, apa yang dia kena buat? Dia kena sentiasa buat iklan untuk memastikan orang mengetahui tentang produk dia. Okey, yang kedua adalah bahagian keuangan dan pentadbiran. Dalam bahagian ni apa yang dia kena buat? Okey, dia kena susun keuangan dia. Maksudnya dalam bahagian keuangan tersebut dia perlu menyediakan penyata aliran tunai. Dia perlu menyatakan perlu menunjukkan penyata pengeluaran supaya dapat mengetahui berapa banyak perbelanjaan organisasi yang telah dijalankan pada tahun tersebut. Okey. Kemudian yang ketiga adalah bahagian perkhidmatan dan bahagian teknikal. Kemudian bawah tu ada dua orang pekerja lagi. Apa dia bahagian perkhidmatan dan apa dia bahagian teknikal? Perlu senaraikan. Itulah maksud dia contoh struktur organisasi bagi sesebuah perniagaan. Paling ringkas cikgu nak bagi kamu faham adalah carta organisasi dalam kelas kamu tu. Yang pertama, guru kelas. Yang kedua, ketua kelas. Okey, yang ketiga, penolong ketua kelas. Okey, setiap jawatan ni dia ada deskripsi job dia, deskripsi tugas dia. Okey, contoh guru kelas. Okey, tak nak ambil contoh guru kelas, cikgu nak ambil contoh ketua kelas. Apa peranan, apa deskripsi tugas, apa job ketua kelas? Yang pertama, kena ambil buku kawalan kelas. Okey, kena memastikan semua murid yang datang pada hari tersebut berada dalam keadaan yang okey, tak ada yang ponteng kelas. Semua duduk diam dalam kelas, dengar apa yang cikgu cakap. Okey, ambil kehadiran. Itulah contohnya deskripsi tugas. Penolong ni pula apa tugas dia? Membantu. Sekiranya katakanlah ketua ni tidak hadir, maka dia akan membantu. Kemudian perasan tak lagi? Ada AJK kebersihan, kemudian ada bendahari. Apa tugas AJK kebersihan? Memastikan pelajar mengemas kelas mengikut jadual yang telah disediakan. Contoh hari Isnin, siapa sapu sampah, siapa lap tingkap, siapa buang sampah. Itulah dia. Itulah fungsinya struktur organisasi dalam sesebuah syarikat. Okay. Cikgu bagi contoh carta organisasi dalam kelas supaya kamu faham. Jadi sebab benda tu kamu nampak depan mata dan kamu apply. Okey. Okey, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. So, apa yang kita belajar tadi adalah aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Ada 6 aspek yang kita belajar tadi. Yang pertama adalah penempatan pekerja dan fasilitis, kemudian SOP, standard prosedur operasi tugas. Kemudian yang ketiga tadi kita belajar sistem penggajian. Okey, yang keempat kita belajar penghargaan dan hukuman. Yang kelima kita belajar penyelesaian masalah dan yang terakhir yang keenam adalah struktur organisasi. Itu sahaja yang ada dalam subtopik 1.4. Seperti biasa, cikgu doakan semoga kamu terus cemerlang dalam mata pelajaran perniagaan dan ingat subjek perniagaan ini menjamin masa depan anda.
Sebenarnya kenapa kamu perlu pelajar perniagaan? Bukan sahaja untuk lulus dalam SPM, bukan sahaja untuk dapat markah yang cemerlang, tapi sebenarnya subjek perniagaan ni yang adalah subjek yang kamu akan guna dalam kehidupan seharian kamu. Kamu nak jual burger pun kamu guna juga subjek perniagaan yang cikgu ajar ini. Sebab itulah cikgu bagi tahu tagline dia, subjek perniagaan menjamin masa depan anda. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Nanti kita jumpa dalam topik-topik yang seterusnya, bab-bab yang lain. Okey, jangan lupa share video cikgu dan kamu boleh tolong cikgu sebarkan kepada kawan-kawan kamu supaya kawan-kawan kamu tahu, faham dan ingat apa yang cikgu ajar. Okey, kita jumpa lagi. Bye semua.